Muhammad. Anak murid boleh nak disebut sini, boleh. Cuma jangan bagi nampak orang apa ni takut fitnah pada orang ramai. Kalau orang jadi fitnah, lebih baik jangan buat. Tinggalkan fitnah tu lebih aula. Baik, dalam hadis yang seterusnya, an Anas bin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'ama la'iqa asabi'ahu thalath. Dalam hadis ni sebut Nabi menjilat 3 jari. Jadi salasan tadi ni maksud jilat 3 kali. Ni 3 jari. As-salasa asabi'ahu as-salasa, maksud Nabi menjilat 3 jari Nabi. Maksud jilat sekali pun boleh dah. Boleh dah? Itu maksudnya. Dan itu yang disebut oleh para ulama, mula dengan jari tengah, dengan jari nombor 2, nombor 3. Baik, kalau kata jari kita makan 5 jari macam mana pula? 5 jari nak jilat macam mana? La'ala sawab. Jilat jari ni dulu, ni. Faham tak? Gitu. Jilat jari ni, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu jari, kemudian yang ni. Boleh. Dan kemudian daripada Sayyidina Abi Juhaifah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'a. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Dan seterusnya, qala an abihi, an Ka'b bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalas fayal'aquhunna. Maksudnya Nabi menjilat ketiga-tiga jari tersebut. Hadis yang seterusnya, sami'tu Anas bin Malik, qala sami'tu Anas bin Malik, yakni Mus'ab bin Sulaim, mendengar Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Nampak Nabi, aku melihat makan tamar. Waktu tu tamar dibawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah makan, dan Nabi dalam keadaan menyandar pada ketika tersebut, ketika makan buah kurma. Kenapa? Minal ju', kerana terlalu lapar. Sampai Nabi terpaksa bersandar di belakang kerana terlalu lapar pada ketika tersebut. Nampak tak? Ada para ulama sebut dalam Ihya, makan dengan satu jari ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Satu jari. Satu jari macam mana? Sebab iblis dia makan dengan satu jari. Jari dia cucuk, kuku dia tajam. Makan. Yang jari kita makan dengan garpu lah pula no? Gena tu. Cucuk dengan garpu. Allah Allah. Makan dengan 2 jari minal kibr. Maksud orang-orang yang takabbur. Ini ambil 2 jari, takabbur. Makan dengan 3 jari sunnah. Makan dengan 4 jari huduh, buruk. Jadi sebagian ulama dia kata, aklu bil asabi' bi isbi' usbu', dengan 1 jari aklu syaitan. Syaitan makan dengan 1 jari. Makan dengan 2 jari aklul jababirah. Ni makan dengan 2 jari ni makanan orang-orang yang jababirah. Maksudnya orang-orang yang belagak. 2 jari juga maksudnya menggunakan camca. Camca kita guna 2 jari ya, nak ngerti tak? Camca makan. Kau guna 5 jari camca gitu. Sebenarnya 2 jari kita pegang gitu. Camca. Dia. Bukan nak sabar jangan pakai camca, haram pakai camca. Tidak. Tak masalah pakai, tak masalah apa. Itu kata haram apa ya? Dan kalau kita tidak niat untuk jababirah, untuk kita niat nak belagak dan sebagainya, tak ada masalah apa, pakailah. Hukum kena reti juga lah. Bisalas aklul anbiya. Makan dengan 3 jari itu adalah makanan dengan cara para anbiya. Nampak tak? Baik. Hadis seterusnya, babu fi sifati khubzi Rasulillah. Bab berkenaan dengan sifat khubz, sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha katanya, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmain mutatabi'ain hatta khubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah makan kenyang khubz asy-sya'ir. Khubz asy-sya'ir maksudnya roti yang dibuat daripada gandum. 2 hari berturut-turut. Yaumain mutatabi'ain maksudnya 2 hari. Hari ni kenyang, hari ni pun esok pun kenyang juga. Jarang. Selalunya Rasulullah kalau makan, hari ni makan, esok kadang tak makan. Lepas tu makan pula, esok kadang tak makan. Udah. Gitu. Ini kehidupan keluarga Nabi SAW sampailah Rasulullah wafat. Adakah Rasulullah sengaja tidak mau bagi ni? Kadang-kadang kena carikan harta letak dalam rumah. Tak. Nabi lain daripada yang lain. Isteri-isteri Nabi memilih untuk hidup dengan Nabi lebih daripada dunia, kerana mereka inginkan akhirat itu lebih utama. Ini dalil kata Rasulullah nak tunjuk kepada kita benda mana yang paling penting bagi kita. Kita nak pilih dunia ke akhirat? Nabi memilih akhirat.
Memilih untuk duduk dalam syurga Allah Ta'ala, Firdausil A'la, lebih daripada untuk hidup di tempat yang sementara. Itu nah. An Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah yaqulu ma kana yafdulu an ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'ir. Maksudnya tak ada yang lebih daripada makana yazidu an kifayatihim, tak lebih daripada apa yang Nabi makan bersama dengan ahli keluarga, melainkan khubzus syair, roti gandum. Roti gandum saja yang cukup dah bagi keluarga Rasulullah SAW. Tak ada lebih-lebih daripada tu. Dan kemudian hadis yang seterusnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu. Kadang-kadang Rasulullah bersama dengan ahli keluarga Rasulullah tidur malam dalam keadaan yang berlaparan. Malam 2-3 malam berturut-turut dalam keadaan kelaparan. La yajiduna asya'a, tidak ada makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir, kebanyakan daripada roti Rasulullah makan roti gandum. Gandum pula gandum yang kasar. Gandum kasar. Ya. Kalau kata kita duk makan roti gardenia apa tu, Nabi tak pernah jumpa roti-roti lembut begitu. Nabi makan semua roti kasar-kasar dan roti yang keras. Itu yang Nabi makan. Nah, ini disebut oleh sana Aisyah, Nabi tak pernah jumpa roti lembut. Tak pernah jumpa lah hidup Nabi roti lembut. Bukan tak ada di pasaran, ada waktu tu yang roti lembut, tapi Nabi tak pernah nak rasa roti tersebut. Nampak tak? Dan kemudian kalau orang tanya, kenapa, mana pergi sahabat-sahabat yang kaya-kaya? Kenapa tak bantu Rasulullah? Mana pergi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang kaya? Kenapa tidak bantu Rasulullah? Jangan silap faham, Rasulullah tidak cerita pada orang bab berkenaan dengan kekurangan yang ada di rumah Rasulullah SAW. Nampak tak? Yang tahu ni adalah orang-orang yang rapat dengan Rasulullah. Yang mereka ni juga seperti apa? Tengok Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ibnu Abbas, ahli keluarga Rasulullah, yang duduk dengan Rasulullah. Tengok Rasulullah hidup macam mana. Ni kehidupan para sahabat Nabi SAW. Bukan mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan lebih-lebih untuk bagi kepada Rasulullah SAW. Ini dalil juga Rasulullah adalah Nabi, bukannya pemerintah yang mengambil keuntungan daripada orang semata-mata. Panggil orang ikut dia, ambil untung. Tak, Rasulullah bukan gitu. Dan Rasulullah ni Nabi Allah Ta'ala, yang mana diutuskan untuk menyampaikan Islam. Kemudian susah pun tidak ada masalah, sebab yang akan senang nanti bersama dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Adakah Allah Ta'ala tak tengok Rasulullah dalam keadaan begitu? Kenapa tak tukar terus dalam rumah tu, hantar terus makanan daripada langit? Turun makanan daripada langit, manna wa salwa. Puak Yahudi pun dapat, takkan Rasulullah tak boleh dapat? Kerana Rasulullah tidak ingin perkara-perkara begitu. Kerana dia lebih suka untuk menjadi hamba yang fakir dan bersyukur dan sabar dengan nikmat Allah Ta'ala, sabar dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kerana itu akan lebih meningkatkan darjat seorang hamba tersebut. Itu sebab tu Nabi memilih untuk susah. Daripada Sahl bin Sa'din annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiyya. Naqi ni apa dia? Al-huwara. Huwara ni gandum yang bersih, gandum yang comel. Faqala Sahlun ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. Rasulullah tidak pernah makan gandum yang bersih sehinggalah Rasulullah wafat. Maka ditanya pula, faqila lahu hal kanat lakum manaqilu ala ahadi Rasulillah. Para tabi'in tanya kepada sahabat Rasulullah, Sayyidina Sahl bin Sa'ad, ada bekas untuk menganyak tepung zaman Rasulullah? Kami nak tengok sikit menganyak tepung zaman Rasulullah macam mana. Kata sahabat Sayyidina Sahl, kata apa? Maka lana manakhil, kami tak ada penganyak tepung. Maka ditanya, macam mana kamu buat? Kaifa kuntum tasna'una bisyair, tu kamu buat macam mana roti tepung tu, roti gandum? Qala kunna nanfuquhu fayatiru minhu ma tara summa na'jinuhu. Tu dia cara makanan dia macam mana. Ambil tak dalam dulang syair tadi, kami anyak gitu-gitu je, lepas tu kami tampi mana-mana hak tak elok kami muih gitu ya. Hak terbang, hak tak elok terbang, hak yang kekal, hak itulah kami buat sebagai roti gandum kami. Dia penuh dengan tawaduk. Beza dengan Yahudi. Yahudi duduk dengan Nabi, minta macam-macam. Duduk dengan Nabi Musa, semua benda mereka nak hak nu, nak yang ni, nak kerajaan besar, tapi penakut. Nak masuk dalam Ardul Kinan, dalam apa ni, Palestin, tapi kadang-kadang penakut. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hang keluar dengan Tuhan, hang jadilah, kami duduk sini jadi. Sahabat Nabi, bila Nabi tanya kepada sahabat Nabi, kita ada 300 orang, yang akan datang 1000 orang. Satu nisbah 3.
Jadi macam mana ni? Nak perang ke nak balik ke Madinah? Nak perang, bimbang, jadi macam-macam. Maka kata sahabat Nabi Sayyidina Miqdad bangun dan kata apa? Miqdad Ibn al-Aswad, dia bangun dan kata, ya Rasulullah, kami bukan macam Yahudi ya Rasulullah. Yahudi dia kata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Tapi kami, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma nuqatilun. Nampak tak? Nampak apa perkataan sahabat? Kami bukan Yahudi, kamu pilih dengan Tuhan kamu, kami duduk di sini tunggu. Menang-menanglah. Kami umat Islam, kamu dan Tuhan kamu pergilah berperang, kami akan bersama dengan kamu untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Itu dia. Itu yang menaikkan semangat sahabat pada ketika tersebut dan menang dalam peperangan Badar dengan keimanan dan ketakwaan yang ada. Bila tambah ketakwaan, Allah Ta'ala gantikan lagi dengan bantuan yang lebih. Asal 3,000 malaikat turun. Disebabkan ketakwaan yang lebih tinggi pada ketika tersebut, turun 2,000 lagi. Jadi tambah 2,000. Jadi kita kalau nak menang, tambah ketakwaan, insyaAllah menang. Turun malaikat, dia pun hantar pengundi hantu, kita pengundi malaikat. Malaikat main undi. Main mana ni? Banyak orang undi ni. Jibril, Mikail, Israfil. Nak kita tu. Lebih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qiwanin wala fi sukurrujah wala qubiza lahu muraqqaq. Nabi tidak pernah makan di atas qiwan. Qiwan ni kerusi, meja. Wala sukurrujah. Sukurrujah ni apa dia? Ina'un saghir, bekas kecil yang mana diletakkan banyak makanan. Maksudnya Nabi tak pernah makan, sekali makan tu banyak mata depan. Sukurrujah ni letak bekas ni sikit, tajin. Hak ni tahinah. Hak ni tojin tak dia? Tahinah kan? Tahinah, salatah. Kata apa lagi? Kita orang Melayu sampai belacan, bawai, masak bila apa pun, semua ada macam-macam kat depan. 5-6 mata. Nabi tidak pernah makan begitu. Kalau Nabi makan sekali, satu mata. Satu ya. Kan? Nampak lah. Ini payah kita nak ikut. Payah nak ikut. Boleh ikut kali ni wali-wali besar ni. Wala khubiza lahu muraqqaq. Dan Nabi tidak pernah makan roti-roti yang lembut. Qala fa qultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun. Maka aku bertanya pada Sayyidina Qatadah, itu apa makan apa? Nah, makan di kat mana kalau tak makan atas meja? Kalau tak makan dengan menggunakan meja apa semua kali? Qala ala hadhihi sufar. Kami makan di atas sufrah. Elok di rumah kita ada sufrah. Dan elok juga makan suami isteri ni makan dalam talam, dua orang. Banyak makan dalam talam. Melainkan makan dengan dia pinggan hang pinggan aku pinggan aku. Jadi makan di kedai makan lah. Tak perlu dia minta pula kat kedai makan, minta talam lah. Tom yam bulan talam tu, udang goreng tepung pun satu juga. Semua bulan tu ada dah. Di rumah elok bulan talam makan dua orang. Sambil-sambil belaga-belaga tangan. Ui, syok. Tajam cerita. Hai. Kena nikah. Baik. Terus. Dan dia kena kekal benda tu sampai bila-bila. Ni mula-mula kahwin pakat orang belaga tangan, dapat anak 2 orang. Belaga-belaga apa? Pang. Makan belaga tangan. Oh, dan dah. Dulu kan main lagi. Habis belaga sampai bila-bila pun duk melawak tu. Sampai ketua gigi tak ada pun. Macam tu sampai tengah tu. Barulah romantik. Al-Masruq qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fada'at li bi ta'amin. Aku masuk bertemu dengan Sayyidina Aisyah. Kemudian aku Sayyidina Aisyah menjemput untuk makan. Nah, faqalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakaitu. Nabi Sayyidina Aisyah kata ma ashba'u min ta'amin. Aku tak pernah kenyang dengan makanan. Kalau kata aku nak menangis, aku akan menangis hari ini. Kenapa? Qala qultu lima. Kenapa pula? Kata Sayyidina Masruq. Qalat, kata Sayyidina Aisyah, azkuru halal lati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku teringat hal keadaan Rasulullah diangkat oleh Allah Taala daripada dunia. Wallahi ma syabi'a min qubzin wala lahmin marratain fi yawm. Nabi tak pernah makan dalam masa sehari, dua kali kenyang dalam sehari. Dan Nabi makan sekali saja sehari. Ni yang ulama-ulama sufi keluarkan hukum, nak dapat fadilat lapar kena sehari sekali ya makan. Sehari sekali ya makan, baru dapat fadilat lapar. Kalau tidak, tak dapat fadilat lapar. Pahala lapar tu tidak akan dapat. Nak try lapar kali, try makan sehari sekali. Makan sehari sekali tu pula satu lauk Nah, roti ais cicah dengan full.
Buh sekali tengok, lepas tu tunggu pula esok pula nak makan. Hang tengok jadi apa. No? Pagi esok tengok 2 buah katil dah. Jadi kura-kura tu. Jadi tak tahu hala apa. Orang Melayu tak kena nasi, kena sampai ketak-ketak. Tak kena nasi di ketak. Buat jadi ketak tak kena nasi. Sebab tu biasa. Tu Syekh Yusri kata kalau boleh latih anak-anak bini, anak-anak bini seorang, anak-anak banyak tak apa. Latih anak-anak dan bini-bini, tiga orang. Untuk makan sehari kali dalam seminggu tu, try tengok makan makanan yang biasa saja. Roti je makan. Saya kata itu yang dilatih oleh guru-guru. Syekh Yusri memang makan sehari sekali. Dia pergi Malaysia, sangat susah kalau ikut dia. Dia kata, saya tak bawa Syekh balik hari tu. Saya duduk di sini. Syekh pergi ke Malaysia, dia kata kalau ikut Syekh Yusri, dia kena makan siap-siap dah kami. Sebab hari pertama ikut dia ingatkan dia nak makan. Rupanya dia pagi minum sikit, roti sekeping, malam sat minum pula tu. Lepas isyak baru nak makan. Jam habis semua apa tu. Hak ikut semua kaki makan. Hak pengiring Syekh semua kaki makan. Tengok ajak Syekh makan, Syekh tak apa. Pergi ikut sekali, puasa tu sampai isyak puasa. Dah dia kata esok tak boleh. Esok pakat makan sungguh, lepas tu baru ikut Syekh. Tak apa. Syekh dia amalan dia gitu. Lepas tu tengok badan dia maintain. Umur 50-an. Tapi maintain nampak macam kan umur 30-an. Biasa, relax. Kalau bulan Ramadan, semayang dengan dia 3 juzuk sekali dia hentam. Seorang-seorang dia buat tak tahu. Diri, tak pergi tandas langsung. Duk itu. Anak murid Syekh tak ada habis, tak masuk Syekh tahu baca panjang tu. Tak apa, Syekh baca panjang. Tidur dulu. Saya dah. Tidur ke belakang? Tidur kat habis tu. Bukan tidur sangat lah. Tidur tu batal je mayang. Saya tengok, okey Syekh nak habis tu. Nak rokok tu. Nampak gaya dia ada ayat-ayat nak berhenti tu. Baru pergi mayang. Tengok panjang lagi. Allah. Lagi sakan lagi masuk rakaat kedua. Tu lagi teruk lah. Solat tarawih dengan Syekh, rakaat kedua baru masuk. Rakaat pertama tu rehat dulu, ambil nafas kan semua. Lepas tu rakaat kedua baru masuk. Tu pun dekat-dekat tok guru nak rokok dah. Fajilat apa dapat tak tahu dah. Tapi tu dengan cara semayang dengan dia 3 juzuk sehari, semalam 20 rakaat. Sekali pun tak keluar semayang, tak keluar pergi ke tandas. Orang tak keluar tandas ni kerana makan kurang. Lepas tu kurang keluar tandas. Imam Malik 3 hari sekali masuk tandas. Dalam 3 hari sekali masuk tandas. Kita sehari 5 kali masuk tandas. Sasa nak kencing. Kenapa? Kerana banyak makan dan minum. Kan tu akan keluar banyak. Imam Malik 3 hari sekali. Maksudnya dalam 3 hari sekali dia makan. Ada fadilat lapak yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, 4 hari sekali makan. Dalam 4 hari tu sekali dia makan. Untuk 4 hari. Boleh teratur no. Slim badan. Orang tak kenal tu dia ingatkan Fido Dido. Kan? Fido Dido. Tak cukup makanan. Ala kulihal, satu memang payah boleh cerita boleh lah. Tu orang panggil semua tu ada dalam kitab. Tapi nak duduk di hadapan mata kita payah nak jumpa. Kalau jumpa sekali, ciumlah tangannya. Orang-orang macam tu. Ni wali-wali Allah Taala. Daripada Sayyidina Aswad ibn Yazid, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmain mutatabi'ain hatta khubida. Disebut jelas. Daripada Sayyidina Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qiwanin. Nabi tidak pernah makan di atas khiwan, wala akala khubzan muraqqaqa hatta mat. Nabi tidak pernah makan roti yang lembut sampailah Rasulullah wafat. Bab berkenaan dengan sifat idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan makanan yang sedap-sedap bagi Rasulullah. Tadi bab khubz itu makanan yang asasi bagi Rasulullah. Bab idam ini makanan yang menjadi sampingan bagi Rasulullah. Apa yang makanan sampingan Rasulullah? Ini kita akan baca. An Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul qal. Makanan yang terbaik adalah qal, yakni cuka. Dalam hadis riwayat lain ni'mal idam, ni'mal udmu atau al idamu al qal. Ada riwayat macam lah. Jadi cuka yang Nabi makan, cuka buah-buahan. Baru ni dia buat kajian, cuka delima antara cuka yang paling terbaik untuk mengelakkan kanser. Makan cuka delima insya-Allah tak kena kanser. Makan buah sari 1 camca dalam cawan, kacau-kacau minum pagi. Insya-Allah tak kena kanser. Kanser pun tu semua adalah
takdir Allah Ta'ala. Cuma kita usahalah. Dia cuka, elok makan cuka. Tapi kenapa Nabi sebut gini? Dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut bi'sal idamul khal. Ada juga Nabi sebut. Makanan yang terburuk adalah cuka. Kena pula tu. Macam mana nak gabung? Maksudnya kalau tak ada apa dalam rumah, ada cuka je, okey dah tu. Itu maksud terjemah dia. Faham tak? Daripada tak ada apa langsung, orang ada cuka juga. Cicah cuka jadilah. Sebab tu Nabi sebut rumah yang tidak dikira fakir, rumah yang ada cuka. Bukan tidak akan fakir, rumah yang ada cuka. Tidak dikira fakir, rumah yang ada cuka. Faham tak? Apa maksud dia? Kerada lagi lah tu barang. Ada lagi barang lah tu, kerada juga benda untuk nak cicah. Bukan nak suruh minum cuka. Cuka getah tak boleh lah. Cah perut lagi kan? Jadi Allah SWT, kenapa Nabi sebut hadis ni? Satu hari Rasulullah SAW sampai di rumah Sayyidatina Ummu Hani. Waktu ketika mana Fatuh Mekah, Nabi masuk dan Nabi tanya, ada makanan apa-apa tak? Sayyidatina Ummu Hani kata, tak ada apa ya Rasulullah, melainkan cuka. Nabi kata, ni'mal idamul khal. Okey lah tu. Cuma bahasa kita, okey lah tu ada khal. Mai, buat mai, nak cicah khal. Gitu cara dia. Daripada hadis maksud dia apa dia? Nabi tidak komplain. Nabi dia adab dia tidak akan komplain dan tidak akan merungut kalau makanan-makanan yang ada walaupun sedikit. Hak ni akhlak Rasulullah. Kalau mai takkan hak ni saja. Apa panggil orang mai rumah jamu shipshi. Panggil mai rumah kan. Saya sama-sama shipshi pada mai habis. Shipshi. Ayat sejuk kan. Sampai jangan komplain. Makan jelah tuan rumah jamu. Jadi tu. Kenduri kahwin. Kan, buat kenduri kahwin, jamu bihun goreng jadi je. Boleh buat tu. 7 keturunan pakat kutub keluarga tu. Kampung tu jangan duk pi tak apa. Pak long tu kalau buat kenduri bihun goreng jaga elok. Orang Melayu macam itu. Nabi kata apa? Aku akan datang ke kenduri kahwin walaupun ke kenduri walaupun yang dijemput tadi hanya untuk makan kawarak. Kurak ni apa dia? Kaki kambing tu kawarak tu. Kalau dia buat sup kawarak tu, kaki satu saja dia panggil aku main kena, aku akan pergi makan. Bihun goreng tu okey tu. Bila sup kawarak saja. Baik. Rasulullah Nabi tidak komplain. Hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Nu'man, didengar daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Sayyidina Nu'man bin Bashir tengok ada orang di kalangan para tabi'in komplain makanan tak cukup. Makanan takkan makan yang ni saja. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir marah pada kita tersebut. Dia kata apa? Tak cukup lagi kah makan minum macam ni? Aku pernah tengok Nabi kamu. Sayyidina Nu'man bin Bashir sahabat Nabi. Aku pernah tengok Nabi kamu dalam keadaan yang lapar, tak cukup bagi dia. Maksud dia tak mampu untuk penuh perut dia walaupun minat dakhal. Dakhal ni apa dia? Kurma radi. Kurma yang orang nak buang dah tu. Hak tu pun Nabi tak pernah kenyang. Macam apa tu lagi makanan-makanan yang hebat-hebat. Payah Nabi nak jumpa. Kamu kira macam ni pun tak bersyukur lagi. Hak ni kalau kata anak bini duk komplain kan, makanan kan makan hak ni je, abang makanlah hak lain sama. Kita pun alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Pula hadis terus. Kan? Laqad ra'aitu, bilang tengok kan. Laqad kharaqtu kan. Fi syama'il Muhammadiyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Ayatullah hadis no. Keluar sedaan dia bila duduk keluar dengan kawan dia no? Macam-macam dia buat atas meja makan tu. Mereka anak bini jamu hak yang radi, hak biasa-biasa je. Jadi sebab tu bulan Ramadan, bulan Ashura ni, hari Rabiul Awal ni elok untuk kalau orang yang ada suami isteri ataupun ada keluarga dan sebagainya, dia tausi' alal ayam. Dia buat kenduri untuk keluarga dia, bawa isteri pergi makan kat mana-mana, dia jamu makan kat dia untuk menggembirakan, khususnya pada hari Rabiul Awal dan juga pada hari Ashura. Kerana ini juga akan mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Hari Ashura, kalau kita mentausiah, maksud meluaskan rezeki kepada isteri-isteri dan isteri dan anak-anak kita dan keluarga kita lah, maka Allah Ta'ala akan meluaskan rezeki kita sepanjang tahun tersebut, insyaAllah. Syekh Ahmad kata, saya selalu pada setiap kali bulan Ashura, saya akan buat begitu pada anak dan isteri. Dan dia kata pada tahun dan sepanjang tahun tersebut, insyaAllah tidak akan ada apa-apa halangan. So duit tak stok langsung, tak ada masalah duit dan sebagainya, semua akan smooth. Slow down, kira smart lah jalanan tu, tak ada masalah apa-apa. Try tengok buat gitu. Kawan-kawan kita ni kita dalam rumah ahli baik,
Ni bulan Rabiul Awal. Nak kumpul duit seorang sikit, buat kenduri dalam rumah untuk gembira dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah kita tidak akan kekurangan kita lepas tu, insyaAllah. Kita akan, kalau sikit pun cukup untuk kita. Try buat tengok itu. Nah. Terusnya hadis yang disebutkan ni'mal idamul khal, kita dah baca. Dalam hadis Sayyidina Zahdam Al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an fa utiya bi lahmi dajajin. Kami duduk dengan Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, kemudian didatangkan daging ayam. Dajaj ni ayam betina, ayam jantan panggil dik. Fatanahha rajulun minal qaum, ada seorang lelaki duduk jauh sikit tak mau makan daging ayam tadi. Qala malaka, maka Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari tanya, kenapa hampir duduk jauh? Awak tak main makan ayam sekali? Qala inni ra'aituha ta'kulu syai'a, aku tengok dia makan benda yang tak elok. Ayam tadi tengok duk kaih taik kot. Fa halaftu an la akaluha, aku tengok aku tak boleh makan, tak lepas habis. Qala udnu, mai sini, kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, mai duduk dekat. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Nampak tak? Ini sifat murabbi. Dia tidak marah dan sebagainya, cuma dia kata mai dekat ni, nak ajak kamu ni Nabi makan, hang siapa? Tak mau makan. Rasulullah pun makan daging ayam, tiba-tiba tak makan. Jadi sukalah daging ayam. Nah, makanlah daging ayam, tapi jangan makan daging ayam lah, ni berbahaya. Nah, ayam ni elok ni ayam kampung lah. Eloknya kalau makan ayam ayam kampung. Dan malah ayam banyak dicucuk. Ayam cucuk-cucuk ni kan ada penyakit banyak. Khususnya dia dicucuk di bahagian kepak. Tu kepak bahaya kalau makan banyak-banyak. Khususnya orang perempuan. Orang lelaki pun sama jugalah. Boleh kena ketumbuhan, kanser dalam rahim dan sebagainya. Kena jaga elok-elok. Elok-eloknya makan ni lah, beli ayam kampung lah. Ayam kampung hak yang tak dicucuk apa-apa tu. Ayam kampung kan cergah daripada ayam lain. Tu liat dia lebih. Kerana dia fresh. Nah, elok makan gitu. Saya baca kitab ni di Kuala Lumpur, Syama'il. Kuliah subuh, dengan setiap subuh kalau saya pergi Kuala Lumpur, saya akan baca kitab Syama'il di satu surau Mustaqim dekat dengan Taman Permata. Jadi bila saya duk baca kitab ni, ada doktor-doktor ramai lah, orang besar-besar lah. Dia orang kerja besar-besar, mereka dengar bila saya kata kena makan ayam semua ni, saya tetap umum gitu. Hak seorang tu pula dia pakar dalam homopati, doktor homopati. Dia main jumpa kata, patutnya ustaz kena abang, kata ayam dengan ayam cucuk, kata ayam dah ayam banyak cucuk. Oh tu pula dah. Jadi itu saya tambah syarahan ni. Tambah sikit syarahan. Ayam zaman dah ni banyak yang cucuk, jadi makan ayam kampung tu lebih baik. Itu maksudnya. Jadi hak dimakan oleh Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari ni ayam kampung. Ayam kampung. Dan ayam, kata Sayyidina Ibnul Qayyim Jauziyah dalam kitab dia, sangat banyak faedahnya. Ayam sangat banyak faedah. Untuk menguatkan ingatan, antaranya makan ayam. Khususnya bahagian paha. Mana paha disukai oleh Upin dan Ipin tu ya. Baik. Lawak ya. Saya terpengaruh juga tengok Upin Ipin tengok. Saya tak suka makan paha. Saya suka makan bahagian dada. Tapi dia kata kalau makan ayam yang kena cucuk, bahagian yang paling kurang sampai racun adalah dada. Tidak makan tanpa bahagian dada. Bahagian bertulang kebanyakannya bermasalah. Dada okey, tak ada masalah. Jadi lepas tengok Upin Ipin, dia seronok pula makan paha. Lepas tu dia ambil paha, okey, Upin Ipin ni memang bahaya betul. An abihi an jaddihi qal akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan lahma hubara. Hubara ni burung tengkok panjang. Kalau orang Melayu kita panggil burung ayam lah senang. Ada sebahagian terjemahan tu dia kata itik. Burung tu macam itik. Apa-apa burung tengkok panjang lah. Cuma lebih senangnya burung ayam. Burung apa? Piru. Ayam piru. Buat bila apa-apa. Tapi dia tengok panjang lah. Flamingo, boleh makan flamingo? Boleh makan flamingo? Tahu burung flamingo? Bukan bola sepak flamingo. Boleh? Orang tak makan sebab mahal. Mahal lah. Nak beli pun mahal. Lepas tu pula belah kat zoo negara ya. Ni payah. Dia kena tangkap kita pula duk pergi bakar flamingo dekat. Sembelih flamingo bakar dia tu, kata try tengok daging dia rasa macam mana. Tapi boleh makan lah, burung-burung tu boleh makan, tidak ada masalah. Cuma orang tak makan. Daripada Zahdam Al-Jarmi, kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari qala faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajajin. Ini cerita bab berkenaan dengan daging ayam tadi. Wa fil qaumi rajulun min Bani Taimillah Ahmar ka'annahu maula. Ada seorang lelaki daripada Bani Taimillah Ahmar, dan dia ni seolah-olah macam maula, macam hamba lah, bekas hamba.
Qala falam yadnu, dia tak mai duduk dekat. Qala lahu Abu Musa udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu fa qala inni ra'aituhu ya'kulu syai'a fa qadirtuhu fa halaftu an la at'amahu abada. Aku tak mau makan, dia kata, sebab aku tengok dia ada makan benda yang tak elok, maka aku bersumpah tidak mau makan perkara tersebut, ayam tadi. Maka Sayyidina Musa kata mai duduk dekat makan, sebab Rasulullah pun makan. Dan daging ayam ni, kata Ibnul Qayyim, yang saya sebut tadi, dia daging panas dan lembab dan nipis untuk masuk ke dalam perut. Sudah senang untuk dihadamkan. Sari'ul hadmi, maksud senang untuk dihadam. Dan juga sangat baik pencampuran di dalam perut. Ini kelebihan daging ayam. Dan dia ni akan menyebabkan otak kita akan jadi cerdik. Dan tambah sikit, minta maaf serta ilmu tak apa. Dan juga untuk air mani lelaki dan wanita. Kemudian untuk menyedapkan suara sedap, makan ayam suara kita sedap. Yuhsinul laun. Dan juga untuk nak bagi kulit comel. Selain pada fair and lovely, makan ayam. Dan juga menguatkan akal. Menguatkan akal fikiran. Itu. Ini antara kelebihan daging ayam. Walaupun ayam sendiri pun dia pun tak tahu dia ada kelebihan ni. Dia pun tak tahu. Tapi manusia boleh ambil kelebihan tersebut. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Ata an Abi Usaid an Abi Asid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita wadahinu bihi, makanlah minyak zaitun, dan kemudian berminyaklah ataupun menggunakan minyak zaitun tersebut. Wadahinu bihi maksudnya buh kat rambut ke ataupun masak guna minyak zaitun ke. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena pokok zaitun ni daripada pokok yang berkat. Daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Gitu. Kulu di sini fi'il amar, tapi al-amru laisa lil wujub, sebab kita mengetahui bahawa perkara ni adalah Allahumma salli ala Muhammad, tengok kepada adat dia bukanlah sebagai dia bukan ibadah ni, dia bukan dalam bab ibadah. Jadi bab adat saja semata-mata, maka hukumnya adalah harus atau irsyad daripada para alim ulama dan khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba, Nabi menyukai dubba buah labu. Fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu, Nabi pernah dijemput untuk makan di satu kenduri. Faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi. Kemudian kata Sayyidina Anas, bila aku tahu Rasulullah suka makan dubba, suka makan labu, maka aku tolong cari labu kat Rasulullah. Kemudian aku jumpa labu, aku bagi tak kat depan Rasulullah. Rasulullah suka makan labu. Lima a'lamu annahu yuhibbuh, karena aku tahu Rasulullah suka makan labu. Sebelum ni kita tak suka makan labu. Baca hadis ni terus suka makan labu. Kena suka makanan yang Rasulullah suka. Jadi makanlah labu. Kalau siapa tak suka labu, bukan labu lah lepas. Kerana ni sangat baik. Semua makanan Rasulullah adalah makanan yang Allahumma salli ala Muhammad, yang penuh dengan kesihatan. Labu juga antara sebab ziyadatul aql, maksudnya tambah ingatan. Dan dan dia akan rutubah, dia lembab, dan juga cepat untuk dihadamkan juga sama. Dan dia ni sangat sesuai untuk panas. Kalau orang panas nak pergi sejuk sikit, makan labu. Ini cara dia. Dan juga akan menghilangkan dahaga. Labu dia akan menghilangkan dahaga. Baik. Dan kalau kata orang ni dia kena sudak, sudak ni apa dia? Sakit kepala, elok makan labu. Kalau dia minum air labu ataupun jus labu, ataupun buat sarawa labu. Sarawa labu tu, tahu sarawa labu? Orang Kelantan panggil apa tu? Sira labu nak? Sira labu Kelantan sedap. Ya. Siapa pandai buat, tolong hantar kat aku. Baik. Sebab saya pernah makan di rumah Kelantan. Saya jadi badan pengurus angkat Kelantan. Lepas jamu sira labu. Kali tu yang makan. Lepas tu orang duk bagi hin banyak kali, tak faham juga mereka. Tak buat dah lepas tu. Tak buat dah lepas tu. Lepas ni buat banyak sikit lah. Sedap dia buat. Sedap. Kita tak tanya lah siapa buat. Lagi bini kita marah.
Terus hadis yang seterusnya. Saya tahu balik dia. Ish, galak abang no. Tak galak melawak. Kalau bagi apa salah? Ya. Qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubba yuqatta'. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan seorang lelaki, ini sahabat Nabi Sayyidina Jabir. Masuk bertemu dengan Rasulullah. Tengok Rasulullah tengah duk potong dubba kecil-kecil. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Faqultu ma hadha? Qala nukassiru bihi ta'amana. Nabi kata kami nak membanyakkan makanan kami. Dia sikit je kami potong jadi banyak. Maksudnya berkat apa yang Nabi buat. Kita kalau beli buah temikai, kita potong terus 4 lagi. Lepas tu makan seorang sikit. Dia tak cukup. Tapi cuba kita potong, dia nukassiru bihi ta'amana. Memang nampak banyak, padahal sama ya. Kuantiti sama. Contoh kita potong 4, tu potong slice besar-besar. Nah, kemungkinan boleh makan 8 orang. Tapi cuba kalau kita potong buah kuantiti yang sama-sama besar, tapi potong kecil-kecil buahlah bekah. Tak kenapa banyak ni. Makan seorang sikit, 20 orang boleh cukup. Ni kata nukassiru bihi ta'amana. Bukan Nabi saja-saja buat. Keberkatan pada motong kecil-kecil tu. Baik. Kemudian hadis riwayat daripada Sayyidina Anas ibni Malik berkata, "Inna qayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu." Qayyat adalah seorang tukang jahit, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuat oleh beliau. Maka kata Sayyidina Anas, "Fa zahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika at-ta'am." Jadi qayyat ni tukang jahit. Dia ni pandai masak dan pandai jahit. Jadi dia masak untuk panggil Rasulullah makan. Fa qarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir. Maka dia diletakkan di depan Rasulullah khubz sya'ir. Maksudnya roti gandum. Fa maraqan min fihi dubba. Maraq maksudnya kuah. Kuah dubba. Dalam kuah tu ada labu. Fa qadidun, dan juga ada qadid. Qadid ni daging masin. Orang zaman dulu dia tak boleh nak simpan daging dalam peti ais tak ada. Singa pun tak ada lagi, syak pun tak ada, Toshiba pun tak ada. Jadi payah nak buat macam mana nak simpan daging bagi lama, kena potong-potong kemudian buah garam untuk bagi kekal lama daging tersebut, bagi khadid. Kenapa daging jadi busuk? Kita dah baca hadis di rumah Kedah dulu tahun lepas. Daging menjadi busuk kerana apa? Kerana perangai pok Yahudi. Ni antara sebab kalau orang tanya kat kita, kenapa bila start daging jadi busuk? Sebelum ni daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Musa AS, daging tidak busuk kalau letak di luar. Tak perlu letak dalam peti air. Tak kat luar tak akan busuk. Lalat tak akan mai hurung, tak akan tak pegang. Ni zaman dahulu. Bila yang start busuk ni? Zaman Bani Israel. Bani Israel buat apa? Ketika mana turun manna wa salwa, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk makan, tak habis tinggal. Jangan duk bawa balik. Jangan duk bawa buah bekal, bawa pergi jalan dalam perjalanan. Nak nanti akan turun lagi baru. Saja nak test tengok. Simpan juga. Ada yang simpan daging salwa. Daging burung puyuh tadi disimpan dalam bekah dalam perjalanan. Maka disebabkan tu Allah Taala menukarkan terus daging tersebut jadi busuk ketika tersebut. Dan itulah bermulanya daging busuk. Nampak? Jadi sampai kita dah ni. Sebab tu kita setiap kali daging kita jadi busuk, laknat Yahudi. Kalau kita gitu terus. La'anahullah al-Yahud. Maka Allah Taala melaknat pok-pok Yahudi ni. Kenapa? Kerana disebabkan depa lah daging-daging kita jadi busuk. Ni. Jadi pasal buat qadid. Qadid disukai oleh Rasulullah, daging masin. Qala Anas radhiyallahu anhu faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba. Nabi mencari-cari dabu hawalai qas'ah. Qas'ah ni lebih kurang boleh makan, Allah sat-sat kita tengok. Sebut di sini. Dia punya bekah tadi. Boleh lebih kurang 10 orang makan. Qas'ah ni satu bekah yang boleh makan 10 orang. Qas'ah. Jangan baca khis'ah. Khis'ah tak kena. Kena baca qas'ah. Kata ulama, la taksar al-qas'ah wa la taftahu al-qiran. Qira. Faham tak? Kalau bahasa dia dua makna. La taksar al-qas'ah. Maksudnya jangan kamu kasrahkan qas'ah. Kena baca qas'ah. Jangan baca khis'ah. Juga makna dari segi lurah dia, jangan pecahkan bekah tersebut. Faham? Dua-dua boleh. Wala taftah al-khira. Qira kena baca kha, kasrahkan kha. Maksudnya jangan kamu buka bekah qira tersebut. Buka bekah tu kena tutup selalu. Itu makna pertama.
jangan kamu buka, ini kena tutup. Yang kedua, jangan kamu kasrahkan, jangan kamu fathahkan kalau baca khira, baca khara tak boleh, kena baca khira. Ini ulama letakkan kaedah begitu untuk mudah ingat. Nak baca qasa'ah ke khisa'ah, ingat qasa'ah. Falam azal uhibbud duba'a min yaumi idzin. Bila aku tengok Nabi suka cari dubak, hari tersebut merupakan hari yang aku paling suka dubak, dan pada hari itu setiap kali jumpa dubak aku akan suka. Kenapa? Karena Rasulullah aku tengok sangat suka dubak. Kata Syekh Yusri, kenapa Rasulullah memilih untuk makan dubak? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kata Rasulullah makan daging, maka orang akan bagi daging semua kat Rasulullah. Ini antara sifat toleransi Rasulullah pada para sahabat. Jadi makan dengan orang ramai, Nabi makan makanan yang orang tak mau. Mana orang tak mau makan makanan tu. Jadi Rasulullah ambil labu sayur, ke Nabi ambil makan tu. Maka sahabat pun bolehlah makan daging-daging. Sebagai pandangan ulama kata gitu. Nah, untuk nak toleransi kepada orang lain. Ini sifat yang sangat mulia bagi Nabi SAW. Baik, kalau kita makan ramai-ramai dengan orang, siapa yang kita nak kena basuh tangan dulu? Siapa nak basuh tangan? Tok guru sak ada, kan? Atau ada budak-budak kecil, atau ada orang hak sebaya semua. Kita nak bawa bekas makanan, nak basuh tangan. Nak basuh tangan siapa dulu? Basuh tangan budak-budak dulu. Nah, ketika nak mula makan, basuh tangan budak. Kerana tangan budak biasanya tidak terlepas daripada kekotoran. Dia buat macam-macam. Maka basuh tangan mereka dulu, sebab mereka yang akan cepat kita letak tangan kat makanan. Bukan kira tok guru mana lah. Lepas tu tok guru nombor 2. Lepas tu baru ada orang biasa yang lain. Nah, kalau nak habis makan lah, dah habis makan, siapa tangan apa kita nak basuh dulu? Tangan tok guru dulu. Lepas tu baru tangan orang biasa, lepas tu tangan budak. Faham? Itu cara turutan untuk nak basuh tangan orang. Hak tu pun ulama ajar semua. Nah, gitu. Panjang ini noh. Kita sambung malam ni sebab saya ada tempat lain pula, saya nak kena pergi tempat lain. Macam YB dah pula. Panjang lagi. Nanti kita sambung pada malam ni, insya-Allah. Saya bimbang lah. Mana ni? Kita cubalah noh. Cubalah. Kalau tak habis juga buat macam mana? Kan? Ala qadarillah. Ni pun karaoke ni 164 hadis. Nah, 2 hari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.